بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita meneruskan yaitu program majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan di dalam kitab yaitu Asy-Syamā'ilu Al-Muhammadiyah yang disusun, yang dikarang oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, seorang ulama salaf yang lahir pada tahun 209 Hijrah dan meninggal pada tahun 279 Hijrah dalam usianya sekitar 70 tahun. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan memasuki bab yang seterusnya, iaitu bab yang ke-38, iaitu bab yang ke-38 di bawah tajuk Babu ma jaa fi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis samar, iaitu bab yang datang pada menyatakan tentang ucapan Nabi SAW, ya, iaitu pada waktu malam. Ya, pada waktu malam apa yang dibicarakan oleh Nabi SAW. Malam dari sudut definisi, ya, di sisi Islam adalah ya masuknya maghrib maka sudah bermula malam dan berpindahnya hari yang baru. Berbeza dengan kalender Masihi, ya, malam ya bermula dengan jam 12, ya, tengah malam. Jam 12 baru masuk hari yang baru. Ya, jadi kalau mengikut kalender Islam, ya, pada hari ini siang hari tadi adalah 26 Rabiul Awal. Jadi selepas saja maghrib maka kalendernya ya berubah kepada 27 Rabiul Awal tahun 1442 Hijrah. Tapi tarikh untuk Masihi masih sama, iaitu 12 hari bulan 11 2020. Alhamdulillah, kita berada pada hari yang terbaik, Sayyidul Ayyam, iaitu hari Jumaat. Dan waktu ini dipanggil malam Jumaat, di mana malam yang sangat istimewa, hari yang sangat istimewa. Dan alhamdulillah, pada malam Jumaat yang sangat istimewa ini kita dapat kembali menyambung ya dengan membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita telah berada pada bab yang ke-38 daripada 56 bab. Dan kita akan ya mengambil faedah daripada apa yang diperbuat oleh Nabi SAW, apa yang diucapkan, apa yang disembang oleh Nabi SAW, ya, ataupun ya bagaimana Nabi SAW memanfaatkan waktu malamnya, iaitu selepas Isyak, ya, sebab Maghrib dan Isyak ya masih lagi ada aktiviti. Maghrib iaitu mendirikan solat Maghrib,
Kemudian tenggang waktunya menunggu datangnya waktu isyak. Ya, selepas waktu isyak habislah ibadah-ibadah yang wajib yang berkaitan dengan solat. Menunggu masa untuk datangnya waktu subuh, satu masa yang sangat panjang. Baik, bagaimana Nabi SAW mengatur urusan waktunya setelah waktu isyak? Adakah Nabi SAW tidur lewat malam atau Nabi SAW tidur di awal malam? Ya, dan dua waktu yang sangat penting yang hendaklah kita menguruskannya dengan baik, iaitu waktu yang sangat kritikal, iaitu yang pertamanya adalah waktu selepas isyak. Ya. Kerana waktu isyak selepasnya adalah untuk waktu tidur. Hari makin larut, makin malam, maka Islam memberikan aturan. Selepas isyak ni apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh kita buat. Dan berdasarkan hadis Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi SAW tidak suka tidur sebelum isyak. Dan Nabi SAW juga tidak suka selepas isyak jika tidak ada urusan menghabiskan masa sehingga bergadang sampai ke tengah malam, bahkan sampai ke waktu pagi untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Contoh dalam hadis disebut, hadis yang ke-568 dalam Sahih Bukhari, an Abi Barzah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Iaitu Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum solat isyak dan berbincang-bincang setelahnya, iaitu setelah solat isyak. Nabi SAW tidak suka menghabiskan waktu setelah solat isyak untuk mengobrol, sembang-sembang kedai kopi. Tak suka. Kecuali dalam bab ini nanti kita akan lihat dua hadis di mana Nabi SAW memanfaatkan waktu isyak untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat, khususnya yang berkaitan dengan Nabi SAW meluangkan waktunya dengan isteri-isterinya untuk mendengar apa yang akan disampaikan, untuk berbincang dan seumpamanya. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini pada hadis yang ke-547, di mana Nabi SAW bersabda semakna dengan tadi, wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Nabi SAW tidak suka tidur sebelum menjalankan, melaksanakan solat isyak dan bercakap-cakap setelah solat isyak. Cuba kita lihat fakta di lapangan. Ramai di antara kita umat Islam menghabiskan masa bergadang, berjaga malam, menghabiskan masa di tempat-tempat yang tidak sepatutnya mereka berada di situ. Malam sepatutnya kita berada di rumah bersama keluarga, tapi ramai orang yang menghabiskan masanya di luar rumah tanpa sebarang tujuan yang bermanfaat. Menghabiskan masa di kedai kopi, menghabiskan masa di tepi-tepi jalan berkumpulan-kumpulan, menghabiskan masa pergi ke pasar raya sampai tutup pasar raya baru pulang. Padahal ini berkaitan dengan pengaturan waktu. Itu waktu yang kritikal, yang pertama. Yang keduanya adalah waktu setelah subuh. Dan para salaf tidak menyukai seseorang itu tidur setelah solat subuh. Kerana awal pagi adalah pagi yang didoakan oleh Nabi SAW, iaitu adanya keberkatan. Allahumma barik li fi ummati, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi SAW berdoa, ya Allah, berikanlah keberkatan pada umatku pada waktu paginya. Jadi waktu pagi adalah untuk kita bersegera melakukan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat. Kecuali bagi orang-orang yang telah diubah aturan kehidupannya. Ada kan? Orang yang kerja shift malam dia bekerja, balik shift pagi pukul 7. Jadi dia kena tidur. Tapi kebiasaannya kalau orang kerja shift malam, pagi dia sulit tidur. Nanti dia tunggu tengah hari sedikit, dalam pukul 9, pukul 10 baru dia boleh tidur. Itu kebiasaan, nampak? Tapi orang yang tidak memiliki apa-apa urusan, maka janganlah dia tidur setelah selesai solat subuh. Kerana waktu itu kita baru bangun daripada tidur. Sebab itulah ketika kita bangun waktu pagi, Nabi SAW ajar kita baca doa apa? Sobi Rahman, baca apa selepas ketika bangun? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi tu. Alhamdulillahilladzi ahyana. Puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku mati. Bila dah hidup bangun, maka jangan tidur balik. Kalau tidur mati semula.
Maksud dia. Jadi bersegera, banyaknya perkara yang boleh kita lakukan. Jadi Nabi SAW mengatur semuanya ini dengan very detail, sangat teliti. Sebab masa adalah ya kehidupan. Sebab itu Islam menjelaskan tentang keutamaan masa. Sehingga di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang masa. Ini muka 5 panjang sikit. Ya. Cuba lihat. Allah bersumpah dengan masa di banyak ayat. Wasyamsi wa duhaha wadduha wal fajr. Apa lagi? Al-lail, Wal lail li idza saja. Lagi? an-nahar, Lagi. Dan ayat yang semua kita hafal di luar kepala, yang sangat ya dekat dengan kita. Wal asr. Ya. Innal insana lafi khusr ila akhir ayat. Ini surah yang sangat besar sekali. Inilah dia moto prinsip kehidupan seorang muslim. Barang siapa yang mentadaburi surah ini, maka dia pasti menjadi orang yang tidak rugi dan beruntung selama-lamanya. Ya, sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah sebut tentang surah ini, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hazihi surah lakafathum." Ya, jika sekiranya Allah Taala tidak menurunkan Al-Quran ini seluruhnya kecuali ya suratul As ini niscaya mencukupi bagi kamu. Ini tentang apa? Time management. Dia isi masa dia dengan 4 perkara. Iaitu yang pertama adalah al-ula, iaitu dia beriman. Maknanya dia menuntut ilmu. Beriman, kemudian dia beramal ya dengan amalan yang soleh. Kemudian dia mengajak berpesan kepada perkara ya wa tawasau bil haq, berpesan-pesan kepada kebenaran, ya wa tawasau bis sabr, berpesan-pesan pada kesabaran. Maka 4 ini ada pada diri seorang, maka sungguh dia termasuk di dalam orang yang beruntung selama-lamanya. Baik, itu sebagai mukadimah. Sekarang kita masuk pada tajuk, yaitu babu ma jaa fi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis samar. Yaitu bab yang datang pada menyatakan apakah yang dilakukan oleh Nabi SAW, apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Istilah mudahnya, ya, Nabi SAW bersembang tentang apa pada waktu malam, yaitu setelah waktu Isya. Bergadang ke Nabi SAW, berjaga malam ke sampai pukul berapa, sampai waktu bila. Baik, ya, bacakan hadis yang ke 252, yang merupakan hadis yang pertama daripada 2 hadis yang dipaparkan di dalam bab ini. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ الفقيه أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة ابن موسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة فقال أتدرون ما خرافة إن خرافة كان رجل من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة. Baik, hadis yang pertama itu hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi SAW. Dia qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, yaitu ya satu malam, ya, pada satu malam Rasulullah SAW telah menceritakan satu cerita kepada isteri-isterinya. Di satu malam, maknanya bila ni? Iaitu selepas Isya. Lalu salah seorang isterinya berkata, seolah-olah apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW itu, ya, seolah-olah seperti cerita khurafat, iaitu cerita dongeng. Ya, lalu baginda SAW pun membalas, tahukah kamu apa itu khurafat? Ya, jadi khurafat itu adalah nama seorang lelaki dari Uzrah. Uzrah, tempat, iaitu satu kabilah di Yaman. Ya. Ia ditawan oleh jin pada zaman jahiliyah, di mana ia tinggal bersama mereka beberapa lama. Kemudian mereka mengembalikannya semula kepada manusia. Lalu ia menceritakan kepada orang ramai apa yang dilihatnya dalam alam jin daripada peristiwa yang pelik-pelik. Lalu orang ramai berkata cerita khurafat. Cerita ni cerita khurafat. Nama dia khurafat. Ya, kalau kita faham khurafat dia apa?
Khurafat adalah cerita dongeng. Cerita yang tak masuk akal. Ya, cerita yang mustahil. Contoh di tempat kita apa contoh? Kisah yang cerita khurafat. Orang tua-tua dulu ada cerita. Ya. Oh, di Tasik Chini itu dulu ada naga Tasik Chini. Ya. Tasik Chini dulu dihuni oleh naga. Ya, di dalam Tasik Chini itu ada kerajaan. Dia. Ya. Begitu tu kisah Puteri Gunung Ledang. 7 dulang hati nyamuk. Apa lagi? Semua tak masuk akal. Kalau dulu orang tua cerita ada sang kelembai. Ya, ini semua cerita-cerita yang mustahil, cerita dongeng. Dan memang pun dulu ada buku yang ditulis tentang cerita-cerita dongeng. Jadi buku cerita. Banyak dalam tu. Ya, kisah tentang gergasi dengan orang kecil. Gergasi besar. Ya, masya-Allah. Jadi di sini, tapi hadis ini ya adalah hadis yang dhaif. Ya, sebagaimana hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab ya Mukhtasar Asy-Syama'il. Baik. Jadi ya, disebabkan dia dhaif, maka kita teruskan saja. Tapi boleh juga kalau kita nak ambil faedah daripada kandungan ini, iaitu dalam hadis ini menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW mendengar isterinya, Nabi SAW iaitu menceritakan, mengkhabarkan pada isterinya, iaitu isteri-isterinya, tentang kisah yang berkaitan dengan perkara ini. Jadi maknanya Nabi SAW meluangkan masa setelah solat Isyak, iaitu dengan ya bersembang-sembang dengan isteri-isteri Nabi SAW. Jadi Nabi SAW luangkan masa ya untuk menyampaikan ya cerita ataupun pelajaran kepada isteri Nabi SAW. Baik, yang kita nak lihat ini dia hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi daripada hadis ini ya, cerita khurafat adalah cerita yang dusta, cerita rekaan. Ya, seronok didengar, tapi cerita yang mustahil. Seperti ini, orang masuk ke alam jin, kemudian dia keluar daripada alam jin, dia cerita macam-macam. Masya Allah. Ya, dengar boleh, tapi percaya tidak. Tu orang kata, ya boleh dengar, tapi percaya jangan. Sebab apa? Sebab tidak ada saksi. Tak boleh nak dibuktikan, betul kan? Tu. Kecuali ada dalil. Macam contohnya, orang kafir musyrikin menganggap Nabi SAW membawa cerita dongeng, betul kan? Iaitu Nabi SAW diisrakan dan dimi'rajkan. Bagaimana nak buktikan kebenaran bahawa Nabi SAW benar-benar Isra' dan Mi'raj? Ya. Isra' itu boleh diceritakan pada orang kafir musyrikin, boleh dibuktikan. Tapi Mi'raj itu orang kafir musyrikin tak memiliki pengetahuan. Sebab tidak ada pengalaman mereka menepasi langit sampai ke Sidratul Muntaha dan sebagainya. Itu perkara ghaib. Mereka tidak memiliki ilmu tentang itu. Tapi Isra' daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, mereka memiliki pengetahuan. Lalu Nabi SAW membuktikan ya kepada mereka, ini bukan cerita dongeng. Bagaimana? Ketika mereka minta kepada Nabi SAW sifatkan tentang Masjidil Aqsa tu, Nabi SAW dia datang ke gambar, nampak tiang tu macam mana. Nabi SAW explain. Ya, tepat sekali. Kemudian Nabi SAW cerita juga ketika dalam perjalanan pulang, ada kabilah yang Nabi SAW ya lihat. Kabilah tu akan datang nanti. Ya, daripada perjalanannya. Kemudian bila sampai ditanya, Nabi SAW sebut juga nanti ada tempat bekas minum dan sebagainya. Semuanya dibuktikan tepat. Itu tepat. Ya, jadi bukan cerita dongeng. Dan Nabi SAW dapat menjelaskan kesemuanya. Adapun tentang Mi'raj, orang kafir musyrikin tak tanya sebab di luar nalar mereka, tak ada experience dia. Masya Allah. Itu contoh. Ya. Baik. Hadis yang ke 253, iaitu hadis yang dikenali sebagai hadisu Ummi Zar'in, ya, atau Ummi Zar'. Baik. Hadis yang panjang. Ya. Baca. قال حديث أم زرع قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث ala ra'si jabalin wa wa'rin. Okey, tadi kita baca mukadimah dulu sebab ni panjang, jadi kita terus saja langsung ya lihat terjemahannya, pengertiannya. Baik, hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu beliau menceritakan
di mana di awal mukadimah hadis ini tentang iaitu ya jalasat ihda asyrata imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna ila akhir mukadimah, iaitu tentang ada 11 orang wanita yang duduk dalam satu majlis bersama-sama, 11 orang dalam satu majlis. Ya, kemudian mereka pun ya berjanji setia untuk tidak merahsiakan sesuatu pun cerita tentang suami masing-masing. Masing-masing nak menceritakan, nak meluahkan hati masing-masing terhadap suami masing-masing. Ini nak menceritakan tentang suami masing-masing, hal ehwal suami masing-masing. Jadi dalam situasi ini apa? Tadi hadis yang pertama, hadis dhaif. Tapi hadis pertama tadi apa? Nabi SAW yang menyampaikan cerita ya kepada isteri-isterinya. Sekarang Aisyah radhiyallahu anha pula cerita pada Nabi SAW. Ya. Dan ceritanya sangat panjang. Dan Nabi SAW sabar memberikan perhatian. Sebab itu Nabi SAW ini istimewa. Ya, ketika orang berbicara, Nabi SAW akan pay attention. Ya, attentive listening. Seorang pendengar yang sangat baik. Nabi SAW dengar dengan teliti, ya berikan perhatian dengan penuh perasaan. Jadi, ini adalah satu ya cerita yang sangat ya besar. Kerananya melibatkan tentang wanita ni. Ya, jadi pengajaran yang pertama daripada awal mukadimah, ya ini kisah tentang wanita yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu tentang mereka akan menceritakan, mendedahkan ya rahsia tentang suami-suami mereka. Dan sudah tentu kalau dari sudut syariat Islam melarang ya seorang isteri atau seorang suami iaitu menceritakan tentang hal ehwal rumah tangga. Betul kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dilarang apatah lagi menceritakan perkara-perkara yang merupakan aib rumah tangga. Ya, dalam situasi ini, isteri-isteri itu akan menceritakan tentang hal ehwal suami mereka itu, sama ada dari sudut aib ataupun dari sudut yang terpuji. Ya, sebenarnya dua-dua itu tidak boleh diceritakan kerana dia merupakan rahsia rumah tangga. Ya, sebab itu dalam syariat, ya, dalam Quran contohnya kita akan jumpa ayat iaitu hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka yang isteri-isterimu itu merupakan pakaian bagi kamu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka. Jadi di sini disebut apa ni? Dalam surah Al-Baqarah ayat 187, maksud pakaian itu adalah yaitu suami dan isteri saling mengambil manfaat. Itu bahasa mudahnya. Ya. Dan dari sudut makna lain iaitu pakaian. Bila disebut pakaian, maknanya aib yang tertutup. Jadi jangan sekali-kali membuka pakaian, maksudnya membuka aib pasangan masing-masing. Isteri tak boleh mendedahkan aib suami kepada orang lain. Begitu juga suami tak boleh mendedahkan aib isteri kepada orang lain. Kecuali dalam perkara yang dibenarkan. Apa contoh? Contoh seorang isteri mengadu kepada mahkamah. Ya, suami dia tak bagi nafkah, suami dia jahat, pukul dia dan sebagainya. Begitu je sebaliknya. Ya, isteri tak taat pada suami. Ya, sering keluar tanpa kebenaran, macam-macam lah. Itu pengecualian. Tapi dalam keadaan biasa, maka itu adalah dilarang. Ya, kerana aib rumah tangga, maka dia wajib ditutup. Ya, kerana membuka aib pasangan masing-masing, itu sungguh merupakan satu perkara yang sangat dicela dalam syarak. Ya, sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, ya, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya ya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ini aib ya seorang muslim. Apatah lagi itu orang lain. Apatah lagi aib orang yang dekat dengan kita, isteri atau suami. Ya, buruk suami dia macam mana pun, bodoh macam mana pun perangai, ya, maka dia wajib menutup aib suaminya. Dia wajib menutup aib isterinya. Ni sembang kat pejabat, you tahu tak? You untunglah dapat suami rajin tolong isteri di dapur. Satu Ahad you relax, dia yang buat tu, suami apa tak boleh buat. Tak boleh harap, tahu order je, dia tarik. Contoh. Cerita kat pejabat tu, apa faedah? Itu kan memalukan diri sendiri. Tu, jangan sekali-kali. Ya, kepada sesiapa pun. Ini siap telefon. Ya, Ustaz, ni telefon dalam TV. Saya ni sekian-sekian, saya ada suami. Masya Allah, cerita pula ke situ.
Ya. Yang suami dengar duduk tempat lain kedai kopi. Ini isteri aku ni. Nampak tak? Ini kebodohan di atas kebodohan. Yang ustaz tu pergi layan juga, jawab. Ini lagi satu penyakit. Ya. Itu bukan untuk didedahkan pada khalayak ramai. Apatah lagi di zaman sekarang medsos ni lagi parah. Luahan hati dalam Facebook. Cerita ni suami saya sekian-sekian, isteri saya sekian-sekian. Ya. Itu dari sudut aib. Dari sudut pujian pun tak boleh. Update dan status. Ya. Happy birthday anniversary our perkahwinan. Bertuah dapat seorang isteri yang soleha, lemah lembut, tak pernah membantah suami. Apa kepedahnya? Ya, dia tak tahu ke depan apa akan jadi. Puji-puji nanti tiba-tiba paling dibenci. Allah uji dia dengan begitu. Ya. I love you yang dan sebagainya. Dia punya Facebook tu public, ramai kawan dia yang lain. Papar pula gambar isteri dia, papar pula gambar suami dia. Ya. Siap cium dahi, semua update status. Ni semua aib rumah tangga. Aib rumah tangga. Jangan sekali buat begitu. Faham? Tu. Masya Allah. Ini mukadimah. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha nak cerita ya tentang kisah sebelah wanita ni yang mendedahkan aib ni atau memuji suami. Ya. Ni penyakit. Ingat ni para wanita. Jangan buat seperti itu. Ya, orang perempuan ni selalu dia suka menceritakan pada orang lain. Dia duduk sembang-sembang dia mengumpat suami dia. Ya. Dia mengumpat suami tu ya untuk mendapatkan sama ada meraih simpati pada kawan-kawan dia. Kau bagus ni, bagus. Kau tahu cukup-cukup nanti kau balik kau buat macam ni kat suami kau. Dapat pula. Ya. Tu. Akhirnya kemuncaknya berlaku keretakan rumah tangga, penceraian dan sebagainya. Ini berbahaya. Ya. Baik, terus yang pertama. Faqalatil ula zawji lahmu jabalin ghathin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wala samin fayuntaqal. Baik. Kisah wanita yang pertama daripada 11 wanita ni. Wanita pertama memulakan sesi. Sesi meluahkan perasaan. Ya, masalah yang dihadapi atau ya, pengalaman yang dihadapi. Itu tambahan aja dialog. Dia menceritakan wanita pertama ni. Wahai isteri, beri perhatian. Suamiku umpama daging unta kurus yang berada di atas puncak bukit batu yang sukar didaki atau gunung. Ya. Bukit batu itu atau gunung itu, puncak gunung itu tidaklah mudah untuk didaki. Sedangkan unta itu pula tidaklah gemuk sehingga berbaloi untuk bersusah payah ya memindahkannya, menurunkan dia. Jadi apa makna ni yang ini yang pertama ni? Iaitu dia nak menjelaskan bahawa ni ya suami dia ni tak berguna, tak bernilai, tak boleh diharap. Tu maksud dia. Ya, lebih kurang lah ada perincian ni. Ya, jadi dia apa? Menegatifkan suami dia. Ini kan aib. Ya. Baik, dia mendedahkan aib suaminya. Ya, suamiku umpama daging unta kurus. Unta kurus, betul kan? Kalau unta gemuk tu kan berguna, kurus. Ya, duduk di atas gunung pula. Tak ada siapa nak pergi ambil unta tu. Kalau gemuk, ya orang susah payah sanggup pergi ambil. Maknanya suami dia tu seolah seorang yang tidak berguna, ya, tidak bernilai, ya, dan ya tidak ada nilainya di sisi wanita ini. Baik, wanita yang kedua pula. Qalatis tsaniyah zawji la abuthu khabarah inni akhafu an la adharah in adhkuruhu adhkur ujarahu wa bujarahu. Baik. Wanita yang kedua pula bercerita, suamiku, ya, aku tidak mau menceritakan tentangnya. Aku tak nak cerita tentang suami aku kerana aku bimbang, aku khawatir. Ya, kalau aku cerita, aku tak akan meninggalkan satu pun tentangnya. Ya, satu pun bila aku dah start cerita tentang suami aku tak akan berhenti. Ya, jika aku menceritakannya, aku akan cerita habis. Ya, segala urat di atas belakangnya dan segala urat di perutnya. Yang ini menceritakan segala keaibannya, luar dan dalam. Habis semua dia cerita. Ni, ya, iaitu tentang apa? Dia menyebutkan, walaupun dia tak cerita, tapi perkataan dia tu sudah menyebutkan bahawa teruk betul suami kau ni. Banyaknya cacat cela. Tu istilah dia. Ya, tak guna cakap banyak. Cukup cakap seperti itu, faham dah. Keadaan suami aku ni, malang sungguh aku ni. Maksudnya begitu. Ya. Baik. Wanita yang ketiga. Qalatis tsalitsah zawji al-ashannaq in antik utallaq wa in askut uallaq. Wanita ketiga bercerita, ya, suamiku bodoh, tak berakal. Suami dia bodoh. Ibarat zaman sekarang lah. Aku ni degree master, suami aku SDA macam itu pun fail. Macam tu.
Dia rendah. Sekarang ada orang kahwin begitu kan? Bila bergaduh-bergaduh dia boleh ungkit. Mula dia sini. Dulu waktu bercinta bukan main lagi. Ya, tak kisah kelulusan, sanggup hidup berumah tangga. Ya, til jannah, amboi, sehingga ke syurga. Tu biasa. Tu berhati-hati dengan ucapan. Ya. Waktu kahwin hari pertama tu, ya bulan pertama, tahun pertama, amboi. Ya, kalau berjalan isteri sepak batu. Ya, apa batu ni? Ya, tu marah ke batu. Tapi masuk tahun kedua, isteri sepak batu, buta ke terabak batu. Tu contoh. Masya-Allah. Sebab tu bukan senang nak mengekalkan rumah tangga, kasih sayang tu kekal sampai ke usia tua, sampai ke mati. Sebab tu Nabi SAW contoh teladan tertinggi. Ya. Ini adalah kemahiran berkeluarga. Nak memulakan perkahwinan sangat senang. Tapi nak mengekalkan rumah tangga sangat sulit. Sebab itulah suami isteri ni dia hidup kena banyak bertolak ansur. Setiap pasangan wajib menerima kelemahan dan kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing. Dan kemuncaknya ingat, jodoh yang Allah Ta'ala pertemukan itu memang sesuai dengan kita. Ya. Suaminya pendiam, isterinya popek-popek macam burung murai. Padan ke kan? Kalau dua-dua diam, penyenyap je, sunyi sepi rumah tangga. Ya. Tapi kalau dua-duanya popek-popek, riuh rendah rumah tangga. Kalah pasar borong. Jadi bila kita dapat isteri, ya, terima seadanya. Ya. Jangan bila dah berumah tangga, itu tak kena, ini tak kena, itu penyakit. Jadi ini semuanya memerlukan kemahiran dan memerlukan ilmu rumah tangga. Dan kemuncaknya, iaitu berharap pada Allah. Agar dikekalkan rumah tangga, sehinggalah kita bertemu kembali nanti di syurga. Masya Allah. Baik. Jadi, wanita yang ketiga ni pula, ya, suamiku bodoh tak berakal. Jika aku berbicara, jadi bersuara, kalau protes sikit dan sebagainya, alamat akan tertalaklah aku. Tu dia. Tak boleh nak bagi pendapat sikit. Ya. Dia guna kuasa veto. Sebab apa ni? Sebab dia bodoh tadi. Dia ikut sembrono dia je. Ya. I'm the king, you know, in this house. Saya pun raja. Kau sampai nak dah tak nak je. Ada tak orang begitu? Ada. Ya. Kemudian, ya, jika aku senyap pula, ya, jika aku senyap, maka tergantunglah aku. Iaitu, kalau senyap, maka tak ada respon daripada dia, tak peduli kan. Ya. Contohnya lah beginilah. Kalau kita diam aja, dia buat tak apa je. Ya. Kelengkapan dapur tak beli, apa tak beli. Kalau tak cakap. Kena cakap, salah pula. Itu orang ni, serba tak kena. Ya, jadi dapat suami begini, letih. Ya. Bodoh tak boleh diajar, cerdik tak boleh diikut. Tu orang Melayu ada peribahasa seperti itu. Masya Allah. Ya. Dia bertindak sembrono. Baik, wanita yang keempat. Qalat Rabi'ah, zawji kalaili tihamah, la harra wala qurra, wala makhafah wala sa'amah. Baik, wanita yang keempat pula cerita tentang suami dia. Tadi itu semua yang negatif. Aib belaka, tak hidup belaka suami. Suami yang keempat dia pula kata apa? Suamiku umpama suasana malam di Tihamah. Tihamah ni kawasan yang dingin, sejuk, mendamaikan. Betul kan? Tu. Ya, iaitu kawasan rendah di antara Hijaz dan Yaman. Dia kata pula di antara bukit dan laut. Sejuk kawasannya. Betul, macam kita tidur dalam aircon, nikmat tak? Nyaman, seronok, apatah musim panas. Ya. Iaitu tidak panas dan tidak sejuk. Tiada apa untuk ditakuti dan tidak membosankan. Suami dia bagus. Ya, baik perilakunya, bagus dengan isteri. Ya, ada menceriakan situasi, tiada teringat-ingat suami aku cepatlah balik. Umpamanya begitu. Nikmat tak dapat suami seperti itu? Nikmat. Ya. Sentiasa diingat oleh isteri dia. Suami pula ingat pada isteri. Bila habis kerja, ya, dia tak, otak dia tu tak pergi mana lah. Tak singgah mana-mana, balik terus rumah. Ini penjelasan. Nak relate pada zaman sekarang. Betul kan? Untung kalau dapat suami seperti itu. Ya. Dia ada setengah orang balik je kerja, ya, dia siap-siap, dia pergi jogging lah, dia pergi main bola dengan kawan-kawan dia lah. Lepas maghrib pun sampai rumah. Tiap-tiap hari. Ya. Padahal siang tadi dia telah menghabiskan masanya di luar. Patutnya baliklah, ada waktu. Sebab itu isteri ni, ya, apa istimewanya suami pada isteri?
Isteri bila ada suami di sampingnya, walaupun suami tu kecil, tak kuat kalau bertumbuk dengan orang besar, betul kan? Tu. Tapi bila ada isteri, bila ada di sisi isteri rasa macam dia itu terjaga. Macam dia jaga, terpelihara, rasa selamat, rasa tenang, rasa aman, rasa damai. Betul kan? Tapi kalau ketiadaan suami di sisinya, rasa macam tak sempurna, rasa ada perasaan ketakutan. Tu, dia rasa terselamat diri dia bila ada suami di sisinya. Khususnya malam. Ada orang perempuan, dia malam dia takut. Ya. Bukan takut malam tu. Dia dulu kecil-kecil diajar oleh masyarakat dia, malam hantu. Takut hantu keluar dari seberama bulu roma. Kalau sekarang tak ada masalah, dah cerah lampu. Dulu kalau kat kampung, Masya Allah, nak pergi buang air, tandas bukan dalam rumah. Di belakang sana. Gelap gelemat dengan pokok rimba punya tinggi. Dia mula dah datang gerun.